Setiap orang mungkin pernah menjumpai makhluk kecil yang disebut labah-labah di rumah, di kampung atau di kebun. Tapi makhluk kecil ini hanya menarik perhatian serius segelintir orang sahaja. Padahal ia adalah salah satu bukti atau tanda kebesaran Allah yang Maha Pencipta. Allah menciptakan labah-labah dengan begitu unik sesuai dengan tugas dan peranannya sebagai makhluk Allah di muka bumi ini. Mari kita perhatikan labah-labah ini secara lebih dekat untuk melihat betapa Tuhan adalah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui, Maha Kuat, Maha Sempurna dan Maha segala-galanya. Jika seseorang berfikir mengenai labah-labah, mungkin akan terlintas tentang sarangnya. Sarang ini merupakan keajaiban reka bentuk yang tersendiri. Ia direka dengan rancangan tersendiri berserta teknik perhitungannya. Jika kita memperbesar labah-labah menjadi seukuran manusia, sarang yang dianyamnya akan memiliki ketinggian sekitar 150 meter. Ini sama tingginya dengan bangunan pencakar langit 50 tingkat. Maha hebat Tuhan yang telah menciptakan seekor binatang yang tidak berakal tetapi mampu membina rumah yang berpuluh kali ganda lebih besar dari ukuran badannya oleh dirinya sendiri, tanpa alat atau bantuan makhluk lain. Manusia yang berakal perlukan berbagai alat dan bantuan ramai orang untuk membina rumahnya walaupun sekadar satu tingkat, betapalah untuk membina bangunan 50 tingkat. Jadi, mengapalah manusia hendak sombong dengan kepakarannya membina bangunan-bangunan tinggi sedangkan kenyataannya Tuhan telah menciptakan labah-labah yang dapat membina bangunannya sendiri. Bagaimana labah-labah mampu membuat sarangnya sebesar ini? Allah membekalkannya dengan ilham atau ilmu tanpa perlu belajar di mana-mana sekolah atau universiti seperti manusia. Allah mengejar haiwan kecil ini untuk menjadi arkitek, jurutera dan pekerja binaan sejak mula ia dilahirkan. Sebaik saja dilahirkan, labah-labah telah menjadi arkitek, yakni membuat rancangan sarangnya. Setelah rancangannya disiapkan, labah-labah menjadi jurutera pembinaan, yakni menghitung seberapa besar beban-beban yang akan menempati posisi-posisi tertentu pada sarang. Selepas itu, labah-labah juga menjadi pekerja binaan. Labah-labah melempar benang yang dipintalnya ke udara, lalu aliran udara ini membawanya ke tempat tertentu di mana ia menempel. Lalu kerja menyusun benang-benang itu dimulai. Perlu 1 jam atau lebih untuk menganyam sebuah sarang. Mula-mula, labah-labah menarik benang jenis kuat dan tegang dari titik pusat ke arah luar untuk mempersiapkan rangkanya. Ia lalu menggunakan benang jenis kendur dan lekat untuk membuang lingkaran dari arah luar ke dalam. Dalam kehidupan manusia kerja sebagai arkitek, jurutera dan pekerja binaan biasanya dilakukan oleh orang yang berbeza. Tetapi dalam kehidupan labah-labah, Tuhan mengajarkannya sekaligus kepada seekor haiwan kecil sahaja. Maha Agung Tuhan yang mengajarkan berbagai ilmu kepada seekor haiwan kecil yang tidak berakal, sedangkan ilmu-ilmu itu terpaksa diagih-agihkan kepada ramai orang di kalangan manusia yang berakal. Lalu, bagaimana kita tidak kagum dengan Tuhan yang maha hebat itu? Mengapa kita masih berbangga dengan akal dan ilmu-ilmu kita yang amat terbatas? Sedangkan Tuhan dapat mengilhamkan berbagai ilmu sekalipun kepada makhluk yang tidak berakal. Benang yang digunakan labah-labah juga luar biasa. Benang labah-labah 5 kali lebih kuat dari serat besi wajah dengan ketebalan yang sama. Ia memiliki gaya tegang 150,000 kg per meter persegi. Jika seutas tali bergaris tengah 30 cm terbuat dari benang labah-labah, ia akan mampu menahan berat 150 kereta. Saintis menggunakan benang labah-labah sebagai model ketika membuat bahan yang dinamakan Kevlar, yakni bahan membuat jaket anti peluru. Peluru-peluru berkecepatan 190 meter per detik dapat merobek sebahagian besar benda yang dikenainya, kecuali benang yang diperbuat dari Kevlar. Tetapi benang labah-labah 10 kali lebih kuat daripada Kevlar. Benang ini juga lebih tipis dari rambut manusia, lebih ringan dari kapas tapi lebih kuat dari besi wajah dan diakui sebagai material yang terkuat di dunia. Besi wajah termasuk material paling kuat yang dihasilkan dengan peralatan industri berat, menggunakan besi dan dalam tungku bersuhu ribuan darjah. Ia direka khas agar berdaya tahan tinggi untuk digunakan pada binaan lebar, bangunan tinggi dan jambatan. Labah-labah menghasilkan material yang 5 kali lebih kuat dari besi wajah. Padahal ia tidak memiliki tungku pembakaran dan teknologi apapun.
ia hanyalah makhluk kecil yang tidak mampu berfikir. Sungguh satu keajaiban bahawa makhluk kecil ini mampu menghasilkan benang yang lebih kukuh dari besi wajah dan menggunakannya untuk membuat bangunan dengan cara yang sama seperti para arkitek dan engineer manusia lakukan. Tuhan Maha Besar, Maha Kuat, lagi Maha Sempurna yang menciptakan apa sahaja hanya dengan berkata, "Jadi, maka jadilah." Walaupun dari hasil kajian ini diketahui bahawa bahan benang labah-labah ini kuat, tetapi perlu diingat bahawa ia dianggap kuat dalam kategori benda yang sama ukurannya sahaja. Walhal, sebenarnya dengan sekali sentuhan sebatang pensel sahaja benang itu akan putus dan leput. Melalui labah-labah dan sarangnya ini, Tuhan mengejar kita bahawa makhluk itu lemah. Sejenis makhluk menyangkakan dirinya atau benda buatannya adalah yang terkuat dan terbaik. Walhal, sebenarnya ia lemah sahaja jika dibandingkan dengan makhluk yang lain. Seperti labah-labah yang menyangkakan sarangnya adalah yang terkuat dan terbaik. Walhal, jika diukur dengan ukuran manusia, sarang labah-labah itu adalah benda yang sangat lemah sahaja. Betapalah jika dibandingkan dengan kekuatan Tuhan yang mencipta labah-labah itu. Makhluk atau benda-benda selain Tuhan kekuatannya nisbi sahaja. Yang mutlak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Ankabut ayat 41. Perumpamaan bagi orang-orang yang menjadikan benda-benda yang selain dari Allah sebagai pelindung-pelindung adalah seperti labah-labah yang membuat sarang. Padahal sesungguhnya sarang-sarang yang paling lemah ialah sarang labah-labah, kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan. Selain untuk menjadi pengajaran dan perumpamaan, Tuhan ciptakan makhluk-makhluk ini juga tidak sia-sia. Ada tugas dan peranan yang telah diamanahkan kepada makhluk-makhluk tersebut. Mungkin orang menganggap apalah gunanya labah-labah, lemah, kecil, menguturkan atau berbahaya kerana ada sejenis labah-labah iaitu Black Widow yang biasanya boleh membunuh manusia. Tetapi kita harus ingat bahawa labah-labah pernah berperanan besar dalam sejarah perjuangan kebenaran. Lebih-lebih lagi, ia telah terlibat langsung dalam membantu perjuangan Rasulullah. Sewaktu Rasulullah SAW bersembunyi di dalam Gua Thur kerana hendak dibunuh oleh kaum musyrikin Quraisy, hampir sahaja Rasulullah dikesan dalam persembunyiannya itu. Namun Allah telah mengilhamkan kepada labah-labah untuk cepat-cepat membina sarang di pintu gua itu sehingga memberi kesan seolah-olah tidak ada orang yang baru masuk ke dalam gua itu. Allah memperdaya musuh-musuh Islam yang kuat dan ramai hanya dengan khidmat seekor labah-labah. Tidak nampak lagikah betapa Tuhan Maha Bijaksana? Tidak terfikirkah betapa Dia Maha Pelindung? Sebenarnya dengan memerhatikan ciptaan Tuhan, kita dapat mengenali dan menghayati sifat-sifat Tuhan. Orang yang belajar mengenal Tuhan, maka ilmu-ilmu keimanan itu akan meresap ke dalam fikiran. Apabila ilmu-ilmu keimanan itu diamalkan dengan faham dan khusyuk, serta memikirkan kebesaran Allah, maka iman akan meresap ke dalam hati. Dia bukan setakat sedar dengan akal adanya Allah, tapi merasai hatinya akan wujudnya Allah. Kerana itu, dia mempunyai hubungan hati dengan Allah, sentiasa mengingati Allah. Orang beginilah yang Allah masukkan dalam surah Ali Imran ayat 191. Mereka yang sentiasa mengingati Allah dalam waktu berdiri, waktu duduk dan waktu berbaring, dan mereka sentiasa memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Seraya mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, tidak Engkau jadikan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka jauhkanlah kami dari azab neraka."